Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 14 Disember 2020 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Daerah Simunjan akan terus menerima pelbagai projek game changer dalam usaha memacu pembangunan di kawasan berkenaan. Menteri Muda, Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Muhammad Naruddin Majais berkata, pembinaan jambatan gedung merupakan antara projek game changer yang akan mengubah landskap Simunjan serta taraf kehidupan penduduk di daerah itu. Malah jelasnya semasa malam penghargaan Majlis Daerah Simunjan di Simunjan, pelbagai projek sedang dan akan dilaksanakan pada tahun depan dengan anggaran peruntukan sebanyak RM1 bilion. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gedong menambah Simunjan turut menerima pembangunan di bawah Rizda yang turut dilaksanakan di kawasan Dun Gedong, Sebuyau dan Balai Ringin berjumlah RM800 juta. Laporan seterusnya, Gabungan Parti Sarawak GPS terus komited dalam pembangunan kawasan luar bandar di negeri ini. Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musen Lamuh berkata, kerajaan negeri sedar akan keperluan pembangunan khususnya bagi rakyat di kawasan luar bandar. Jelasnya, Sarawak mempunyai bajet yang tinggi berbanding negeri-negeri lain di Malaysia di mana peruntukan melebihi RM10 bilion dan 60% dari bajet tersebut untuk pembangunan negeri Sarawak pada tahun 2021. Semasa majlis randau dengan pemimpin GPS di Lubuk Antu, beliau menambah projek grid air juga akan dilaksanakan dari Lubuk Antu ke Engkelili. Manakala di Kakus, pelbagai projek pembinaan jalan untuk kemudahan masyarakat di kawasan berkenaan telah diluluskan dengan peruntukan sebanyak RM17 juta. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak, Datuk John Siki Tayai berkata, pembinaan jalan melibatkan Rumah Ado Lubuk Kubong Kakus adalah seperti yang dijanjikan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Gopeng. Selain itu, jelasnya peruntukan berjumlah RM18 juta juga diluluskan untuk bekalan elektrik dari Kelebu sehingga ke Rumah Ado yang melibatkan pemasangan dan pendawaian elektrik dalam rumah. Semasa berucap di Majlis Perasmian Penamaan Baru JKKK Lirung Beliang di Kakus, beliau memberitahu bekalan air bersih menerusi projek bekalan air alternatif Sarawak Sawas sudah ditender dan sedang menunggu keputusan, manakala skim pembekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak SARES telah dilaksanakan di kawasan Ulu Kakus dan kawasan Takan Anap. Berikut pula, sambutan ulang tahun ke-200 sejarah pelombongan emas di daerah Bau dijadangkan pada 31 Disember depan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru Datuk Henry Gineb, sambutan bersejarah itu akan diadakan menjelang ambang Tahun Baharu 2021. Menurutnya, Bau sememangnya amat terkenal dengan sejarah pelombongan emas dan bekas kawasan pelombongan emas yang terdapat di daerah itu akan digazetkan sebagai tapak warisan bagi muzium dan Taman Lombong Emas. This year is 200-year gold mining history in Bau, in particular, and Sarawak as a whole. This Tuesday, we're going to have a symposium, right, Simon? Tuesday, yeah? This Tuesday, we're going to have a 200-year symposium organized by the District Council and the Council, District Office and the Council, yes, jointly organized under the Ministry of Local Government Funding also. So this is where we want to create another what we call historical landmark. We want to put in history that the 200 years is in 2020. So we have all the prominent figures, the historian that we're going to invite to give us some insight about the 200th anniversary. Berucap dalam hari pembelian kitar semula Trash to Cash Drive-Thru di Bau pada Ahad, program yang julung kali diadakan itu diadakan secara pandu lalu bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Selanjutnya, Karnival Sukan Saberkas Kasus wajar dianjurkan setiap tahun di semua cawangan saberkas di Sarawak sebagai platform untuk golongan belia bersukan dan beriadah.
Setiausaha Agong Saberkas Negeri Sarawak Safi'i Ahmad berkata, penganjuran kasus juga menjadi langkah bagi pihak Saberkas membendung penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro itu juga merancang untuk mempelbagaikan lagi aktiviti kepada para belia di kawasan itu melalui Saberkas Daro. Beliau berkata demikian semasa merasmikan pertandingan Beyblade dan PUBG sebenar kasus Saberkas Cawangan Daro 2020. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.